Kita tahu mungkin ada 5 negeri yang terjejas akibat banjir, tetapi kawasan-kawasan teruk yang terjejas kami bawakan laporannya, dan kini saya nak bersama dengan Muhammad Fandi Muhammad yang di Kelantan. Ada perkembangan terbaru situasi banjir di sana. Jadi kita terus saja bersama dengan Muhammad Fandi. Silakan. Baik, terima kasih Ehsan. Hari ini cuaca begitu baik. Sepanjang hari bermula pagi sehinggalah ke jam ini, hujan mulai reda di kebanyakan tempat. Namun ada juga tempat yang mengalami hujan renyai-renyai. Begitupun mangsa banjir yang terus berpindah ataupun berlindung di pusat pemindahan sementara meningkat pada mencecah kepada angka melebihi 24,000 orang setakat petang ini, di mana dari pagi tadi, kalau 9 jajahan sebelum ini dilanda banjir, namun pada petang ini jeli sudah bebas daripada banjir. Hanya 8 jajahan yang terlibat dengan banjir. Saya juga berkesempatan pergi masuk ke kawasan Pasir Putih yang semalam dan juga pagi tadi tidak boleh dilalui oleh kenderaan ringan. Namun pada petang ini jalan memasuki daerah Pasir Putih yang merupakan sempadan dengan Terengganu sudah mulai boleh dimasuki sehinggalah ke bandar ataupun ke Pekan Pasir Putih. Dan untuk makluman Ehsan dan juga penonton Astro Awani, sehingga ke jam petang ini terdapat 3 lagi sungai yang masih lagi mencatatkan bacaan paras bahaya, di mana sungai berkenaan adalah Sungai Golok di Tumpat, Sungai Golok di Rantau Panjang dan juga Sungai Golok di Pasir Mas. Jika siang tadi ada 6 sungai yang mencatatkan bacaan paras bahaya, namun petang ini telah murung pada hanya 3 sungai yang masih mencatatkan bacaan paras bahaya. Dan tempuan kini teralih kepada daerah Tumpat, kerana apabila aliran Sungai Golok sama ada di Rantau Panjang ataupun Pasir Mas, kesudahannya ataupun pengakhirannya adalah di daerah Tumpat, di mana di sana terdapatnya muka kuala yang boleh membolehkan aliran Sungai Golok itu keluar ke laut. Dan sudah pasti kemungkinan esok akan menyaksikan berlaku sedikit peningkatan masa banjir di daerah Tumpat yang akan dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Kita sedar banjir yang melanda khususnya di daerah Rantau Panjang merupakan kali keempat yang dialami oleh mangsa banjir, dan rata-rata mereka menyifatkan banjir yang berlaku pada bulan Disember ini seakan-akan sama seperti yang berlaku pada bulan Februari yang lepas, di mana sebahagian besar rumah penduduk terutamanya yang berada di tebing Sungai Golok boleh dikatakan tenggelam. Bahkan mereka yang tinggal di kawasan Pasir Mas sendiri pun boleh dikatakan rumah mereka ditenggelami air. Apabila bercakap berkenaan soal rumah ditenggelami air, sudah pasti soal kerugian dan juga soal kehilangan harta benda menjadi igawan buruk buat penduduk di Rantau Panjang. Kita tahu bantuan kerajaan seperti yang diberikan sebelum ini boleh meringankan beban mereka, namun apa yang saya dapati daripada mangsa banjir, mereka mengakui agak trauma untuk membeli peralatan baru, kerana kita tahu selagi mana projek lembangan sungai bersepadu Sungai Golok masih lagi belum siap, mereka mendakwa aliran Sungai Golok itu, aliran air Sungai Golok itu tidak dapat mengalir keluar secara drastik yang menyebabkan mereka berdepan dengan situasi banjir termenung. Dan pada ketika ini juga cuaca pada malam ini juga diramalkan agak baik, namun kemungkinan lain seperti berlakunya hujan di awal pagi ataupun berterusan sehingga ke awal pagi besok sukar dijangkakan. Apapun, mereka yang masih lagi bertahan di pusat pemindahan sementara mengharapkan supaya tidak lagi berlaku gelombang seterusnya, kerana mereka sudah merasa trauma dan juga merasa ngeri dengan pengalaman yang mereka lalui, kerana mereka menyifatkan banjir yang melanda pada kali ini sebagai luar biasa. Ehsan. Baik, terima kasih Muhammad Fandi Muhammad atas laporan itu tadi. Pastinya perkembangan dari Kelantan, Terengganu atau mana-mana kawasan yang terjejas dengan banjir akan kami bawakan kepada anda.